Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara laptop terbesar yang saya review dekat channel YouTube Mona Lisa berdasarkan pengalaman saya menjual dekat kedai komputer Mona Lisa. Form factor laptop yang besar 17.3 inci ni tak ramai peminat dia. Maybe disebabkan saiz dia yang besar, body dia yang bulky, susah untuk kita bawa ke mana-mana. Cuma kalau kita guna laptop yang skrin dia bersaiz besar 17.3 inci ni untuk main game, untuk layan movie, gini, terbaik ah. Saya personally lebih prefer laptop yang skrin dia bersaiz besar daripada beli yang saiz 14 inci tapi 2K resolution. Apa ke benda tu? Apa-apa pun dalam video kali ini saya nak perkenalkan kepada anda sebuah gaming laptop entry level dari Gigabyte iaitu Gigabyte G7 yang menggunakan Intel Core i7 11 Gen dan RTX 3050 Ti. Tapi sebelum tu, kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, anda tengok perbezaan saiz antara laptop 15.6 inci dengan 17.3 inci. Dekat atas tu ialah Gigabyte Aorus 15G yang saiz dia 15.6 inci, manakala yang dekat bawah yang kita bincang dalam video kali ni Gigabyte G7 saiz dia 17.3 inci. Dia punya gap tu memang obvious gila. Kalau kita tengok dari tepi pun G7 lebih tebal compare dengan Aorus 15G. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, Gigabyte G7 ni sebenarnya ialah laptop gaming entry level dari Gigabyte. Basically, dia sumbat semua hardware ataupun komponen-komponen gaming ke dalam laptop ni. Dia punya prosesor i7, grafik card RTX, tanpa kisah sangat tentang dia punya macam chassis lah. Tapi kalau anda tengok Aorus 15G lain, dia powerful, laptop tu sendiri komponen-komponen dalam dia powerful, tapi design dia nampak next level gitu. But actually design untuk Gigabyte G7 ni tak adalah kita cakap biasa sangat. Dia still ada gaming touch tu. Bukan standard clamshell design lah. Grill untuk intake dan juga exhaust fan dia tu memang nampak garang, dan bezel screen dia pun agak nipis, dan keyboard dia ada one zone RGB LED. LED keyboard ni kita boleh ubah guna software yang Gigabyte bagi kepada kita iaitu Control Center 3.0, which is bagi saya sangat straightforward, dan dia punya interface tu memang memang tak best kalau nak compare dengan kebanyakan interface laptop gaming yang lain. Basically dengan software ni kita boleh pilih mode mana yang kita nak guna, lepas tu kita boleh set flexi key makro untuk dia punya keyboard dia, lepas tu kita boleh tukar LED macam saya bagi tahu tadi, dan last kali kita boleh control dia punya speed fan tu. Untuk input output connection pula, Gigabyte G7 ni ada dekat hampir ke semua sisi, kiri, kanan, belakang. Untuk belah kanan ada satu port USB-A 3.2 Gen 1, lepas tu ada satu port USB-C 3.2 Gen 2 sekali DP, dan ada SD card reader. Dan belah kiri ada satu port USB-A 3.1 Gen 1, ada satu port USB-A 2.0, microphone jack dan juga headphone jack. Belah belakang ada mini display port, ada HDMI, ada LAN port dan juga AC jack. Berdasarkan I/O port yang dia bagi kepada kita ni, basically kita boleh keluarkan 3 lagi external display. Benda ni geng-geng trading, geng-geng cryptocurrency memang suka gila lah kot. Lepas tu speaker yang dia guna tu, dia dah tune guna DTS:X ultrasound. Audio dia saya boleh kata kepada anda kuat. Okey, skrin untuk laptop ni dia pakai IPS level panel. Dia punya warna tu boleh dikatakan cantik, terang. Dia 72% NTSC, lepas tu ada 144Hz refresh rate. Macam saya bagi tahu kepada anda tadi, yang bezel dia ni kalau nak dibandingkan dengan kebanyakan laptop lain agak nipis lah sebenarnya. Spesifikasi penuh Gigabyte G7 yang saya review ni, dia guna prosesor terbaru dari Intel iaitu Intel Core i7 1188
800H, kemudian dia punya RAM 32GB, storage NVMe SSD 512GB, graphic card yang terbaru juga dari Nvidia iaitu GeForce RTX 3050 Ti, operating system Windows 10 Home dan datang dengan 2 tahun warranty. Ini graph game yang saya dapat untuk Gigabyte G7, Intel Core i7 11800H dan juga Nvidia RTX 3050 Ti. Basically untuk game-game yang famous dekat Malaysia ni macam Dota 2, Apex Legend, PUBG boleh main dengan baik, lancar. Valorant siap boleh main lebih dari 200 FPS. Kiranya kita boleh enjoy gila dengan 144Hz refresh rate yang Gigabyte bagi dekat Gigabyte G7 ni. Cuma game AAA macam Cyberpunk dan juga Control, saya boleh kata yang RTX 3050 Ti tak boleh carry game ni dengan ultra setting. Ini 4 setting Cyberpunk yang saya test untuk tengok perbezaan dia. Ultra, lepas tu high, lepas tu mid dan juga low. Untuk ray tracing saya tak nak tunjuk kepada anda sebab memang kita cakap boleh main tapi kalau nak enjoy tu out terus lah. Cuma saya sediakan juga klip gameplay dia pada akhir video nanti. In term of thermal performance, saya tak buat stress test tapi seperti yang anda dapat tengok sekarang, ini suhu prosesor dan juga graphic card time saya main Cyberpunk. CPU merujuk kepada prosesor manakala GPU merujuk kepada graphic card. Speed kipas tu saya set ke yang paling tinggi lah, maksimum orang kata. Apa yang saya dapat simpulkan kepada anda, ini antara gaming laptop yang mempunyai thermal performance yang padu. Memang bila kita set dia punya kipas tu ke max, dia punya bunyi bising tu tak boleh bawa bincang, but kita akan dapat tengok Gigabyte G7 ni cuba kekalkan suhu bawah dari paras bahaya. Dia cecah 80 darjah untuk prosesor tapi kadang-kadang lah. Alright, untuk rendering saya test dengan Blender Benchmark dan ini performance untuk rendering prosesor dan juga graphic card. Nak guna Gigabyte G7 untuk edit video, guna Adobe Premiere, lepas tu kita set dia punya GPU, kita set dia punya rendering tu guna GPU, memang terbaik lah. Ini pula performance storage atau NVMe SSD yang built-in ada dekat Gigabyte G7. Saya boleh kata kepada anda, laju read speed dia boleh pergi sampai 3200 MB per second, manakala write speed boleh pergi sampai 2500 MB per second. Bukan yang paling laju saya pernah dapat untuk laptop yang saya review, tapi bila dia punya read speed ni cecah lebih dari 300 MB per second, kita dah boleh kategorikan dia dalam kategori yang laju macam pelesik lah. Okey, itu sahaja review untuk Gigabyte G7. Tapi sebelum saya tutup video ni kan, saya nak cerita kepada anda ataupun saya nak highlight kepada anda tentang working space ataupun ruang untuk kita buat kerja. Yang mana benda ni dia berkait rapat dengan size screen dan juga resolution screen tu sendiri. Contoh yang paling senang untuk anda faham, ini workspace Adobe Premiere dekat Gigabyte G7. Anda tengok di bahagian layer untuk video tu yang saya sedang highlight kepada anda ni, dia ada 3 layer sahaja yang kita boleh edit dalam masa ni. Tapi ini pula working space yang ada dekat Aorus 15G yang mana dia punya layer video tu lebih dari 3 disebabkan Aorus 15G dia punya resolution ialah 2K. Untuk Gigabyte G7 dia punya resolution Full HD saja. Ini side by side comparison supaya anda lebih clear dengan apa yang saya cuba sampaikan. Kalau ikut logik, sepatutnya working space untuk Gigabyte G7 lagi besar compare dengan Aorus 15G disebabkan Gigabyte G7 dia punya size screen tu ialah 17.3 inci manakala Aorus 15G ialah 15.6 inci. Tapi apa yang kita dapat adalah sebaliknya disebabkan perbezaan dari segi resolution. So, Abe Cerah, adakah ini bermaksud yang Abe Cerah tak recommend untuk beli Gigabyte G7 ni? Tak. Benda ni tak ada kaitan langsung dengan Gigabyte G7. Cuma saya nak guna peluang ni untuk kongsikan dengan anda tentang working space dan perkaitannya dengan size screen dan juga resolution screen tu sendiri. Even sebenarnya untuk Full HD resolution, the best size bagi saya ialah 24 inci. Kiranya kalau laptop tu dia punya size screen menghampiri 24 inci dengan Full HD resolution, itu yang terbaik lah. So, kalau
kalau anda suruh saya pilih antara sebuah laptop 15.6 inci Full HD resolution dengan sebuah laptop 17.3 inci Full HD resolution, saya willingly untuk pilih 17.3 inci dengan Full HD resolution. Apa yang saya perhatikan yang sedang berlaku dalam pasaran kita sekarang ialah banyak laptop yang saiz dia 14 inci, 15.6 inci tapi dia datang dengan 2K resolution, which is bagi saya benda ni tak sepatutnya berlaku. Saya akui yang warna untuk skrin yang mempunyai resolution tinggi cantik kalau nak dibandingkan dengan Full HD, tapi disebabkan kita cakap limitation of size screen tu sendiri, walaupun working space dia besar, kita still tak nampak apa yang berlaku dalam skrin tu. That's why saya lebih prefer kita beli laptop yang size screen dia besar walaupun Full HD resolution. Kalau ada laptop yang size dia 30 inci, yang tu saya tak recommend kalau anda beli Full HD. Berbalik pada review Gigabyte G7 ni, dia punya performance mantap, cuma itulah saiz dia sangat besar. Kalau anda tak gagah macam saya tak recommend. Berat untuk laptop ni 2.5 kilo, nak pikul pergi ke sana ke sini memang penat lah. That's why orang yang gagah macam saya saja layak untuk beli Gigabyte G7 ni. Lepas ni anda akan nampak gameplay untuk setiap game yang saya main, cuma saya tak set dia punya speed kipas tu ke maksimum. So anda akan nampak lah performance thermal performance dia agak tinggi. Tapi kalau anda turn on dia punya maksimum kipas tu, memang mantap lah. Itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli Gigabyte G7 ni, saya sediakan beberapa link untuk anda beli, which is dari beberapa kedai yang trusted dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.